TV KPM. Inilah dia Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Azri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Diharapkan semua baik-baik. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti menjaga jarak 1 meter, memakai pelitup muka dan sentiasa cuci tangan. Baik, hari ini good news. Amboi, apa yang good newsnya adalah kepada budak-budak sekolah menengah teknik. Ini mesti anda sukanya kalau anda dapat lihat subjek apa yang kita nak belajar. Ada kat sini ke? Ada kat sini. Iaitu subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Dah tak sabar-sabar. Ya, relax, bawa bertenang. Saya pasti anda semua nak tahu siapakah guru yang akan mengajar bagi subjek ini. Jauh sangat daripada Pahang, Kuantan Pahang. Itu sekolah saya ke? Nak tahu siapa cikgu tersebut? Ini dia. Orang yang berusaha insya-Allah pasti akan berjaya. Itulah orang kata moto daripada Cikgu Hartini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar di Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Ya, saya. Berapa lama tu cikgu? Lebih kurang 12 tahun lah. Masya Allah, sungguh lama cikgu. Ini kalau tanya apa-apa saja mengenai pengajian kejuruteraan mekanikal, jangan main-main. Ini dia semua tahulah. Cikgu. InsyaAllah, sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah kan. Mengenai subjek ini cikgu, adakah ianya subjek yang sungguh mudah ataupun susahnya nak skor? Apa pandangan cikgu sendiri? Pada saya dia taklah susah sangat. Kita jadi cikgu kan, tak adalah susah sangat. Pelajar kena faham apa yang diajar dalam kelas, tahu dia punya konsep dan kena hafal lah sikit-sikit. Ada basic matematik, insya-Allah boleh jawab. InsyaAllah boleh jawab. Itulah dia Cikgu Hartini. Yang saya tak fahamnya, cikgu, kita baju warna lebih kurang cikgu. Satu biru gelap, satu biru muda. Okey. Sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Okey cikgu, sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran kita, cikgu apa kata kita pergi ke saya punya kedai runcit cikgu? Kedai runcit. Untuk kita membuat protokol kesihatan. Mari cikgu, dipersilakan. Ini dia. Seperti biasa di Didik TV kami melakukan protokol kesihatan. Jadi sebab itulah cikgu terlebih dahulu apa kata mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Dan selepas cikgu menggunakan, saya pun akan menggunakan hand sanitizer ini. Kita cuci sehingga bersih. Untuk membuang segala kotoran dan kuman-kuman lah kan cikgu Ya. Selepas itu kita boleh bukakan atau bertanggalkan kita punya pelitup muka untuk memberi keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar. Dan janganlah buang-buang macam tu. Jangan buang macam tu. Jangan. Ini kita ada ziplock di sini. Kita simpan di tempat yang selamat dan Bertutup. Okey cikgu, kita simpan di dalam ini. Alright, insya-Allah semuanya selamat dan bersih dan terhindar daripada orang kata segala COVID-19 ini. Okey, cikgu boleh letakkan di atas meja sebaik saja cikgu sudah menggunakan dan menyimpannya. Baik, cikgu. Tadi cikgu cakap mudah je lah subjek ini kan. Kata cikgu, ini perkara-perkara biasa lah kan. Kalau cikgu cakap macam tu kan. Tetapi kita nak tahu juga lah kan apa pandangan pelajar mengenai subjek ini. Dan seterusnya kita akan berhenti rehat. Dan selepas itu baru kita akan mulakan kelas kita. Ini dia. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amirah binti Mahazan, pelajar jurusan mekanikal dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Saya juga merupakan calon SPM bagi tahun 2021. Saya berminat dengan jurusan ini kerana ia mendorong saya menjadi seorang yang berfikiran terbuka kerana banyak bidang yang boleh diterokai dalam jurusan tersebut. Tajuk yang paling saya gemari ialah tajuk daya dan juga rawatan haba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danish Muazzim dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Saya merupakan pelajar jurusan mekanikal dan calon SPM tahun 2021. Bagi saya, tajuk yang agak sukar ialah tajuk pengiraan kerana ada beberapa rumus yang perlu dihafal dan memerlukan penguasaan matematik yang kukuh.
Nama saya Wana Marsha dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Tajuk yang saya gemari ialah Bahan Termaju. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cantiknya kad Hari Guru ni. Kalau anda dapat lihat kan, di sini ada kad-kad yang dihantarkan oleh murid-murid di rumah. Di luar sana juga yang menghantarkan kad khas untuk guru kesayangan mereka. Ini banyak kad ni, saya tak tahu nak baca yang mana satu. Saya pilih yang ini. Kau nampak di sini. Terima kasih Cikgu Guru Pembina Negara dan Bangsa. Dan di dalamnya kalau anda dapat lihat, nampak tak? Cantik kan, ada bunga-bunga, ada butang-butang macam ni semua. Thank you teacher. Kan, happy Teachers Day. Daripada siapa namanya? Saya minta maaf saya tidak dapat membaca tulisan ini. Tapi yang saya tahu dia kelas 3K. Jadi kepada murid-murid yang kelas 3K, mungkin ini salah satu daripada awak punyalah. Terima kasih. Thank you so much. Alright, Cikgu. Itu sebesar sikit mengenai Selamat Hari Guru, Cikgu. Dan Selamat Hari Guru juga. Terima kasih. Alright, Cikgu. Saya pasti sekolah pilihan hari ini, siapakah mereka kan? Dan dengan katanya datang daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Sekolah Cikgu. Kita tengok sikit siapa ni. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar? Salam sejahtera. Dengar ke suara saya di studio? Dengar. Kalau dengar buat mini love. Maaf semua. Kita ada siapa ni? Rahmaah Hayati. Betul? Ya, saya. Atau lebih senang kita panggil siapa? Hayati atau Rahmaah? Panggil Rahmah. Rahmah. Kenapa saya panggil Rahmaah kan? Rahmah yang berada di awang-awangan, Cikgu. Kalau dapat lihat background dia. Dan kita ada Zashadim. Betul? Zaim. Zaim, atau lebih nama glamour dia Zaim, yang berada dekat mana ni, kat laut ke kat mana saya pun tak pastilah. Zaim. Dan bawah ni kita ada Akbar Daniel. Apa khabar Akbar? Baik. Dia Cikgu, dia tak main dekat awan, dia tak main kat laut, dia terus main kat outer space. Dan terakhir sekali, amboi, suka seronok bercuti Abdul Harid. Ya, seronok. Alright, okay, selamat datang ke Didik TV Road to Success. Baik, anda sudah bersedia ke? Dah. Alhamdulillah. Alright. Okey, Cikgu dah bersedia? Dah. Okey, dan saya pasti pelajar-pelajar di rumah pun dah bersedia. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulakan kelas kita dengan subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Dipersilakan Cikgu Hayati. Hartini. Hayati dia Cikgu tadi. Tersasa. Okey. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat Cikgu. Okey, saya Cikgu Hartini binti Muhammad Rejab dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Saya mengajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yep. Okey, untuk pengetahuan Akmal dan semua penonton lah. Subjek pengajian kejuruteraan mekanikal ni kita tawarkan di Sekolah Menengah Teknik. Ada 9 buah Sekolah Menengah Teknik dan buat masa ni ada di sebuah MRSM Bentong. Itu je. Kat itu sekolah, saja. Sekolah biasa tak ada subjek ni. Okey, baik. Okey. Jadi kita teruskanlah Okey, ini gambar saya lah. Okey. Okey, untuk pengetahuan semua juga, pelajar-pelajar batch 2021 ni, pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM 2021 ni, dia adalah pelajar pertama yang akan melalui pentaksiran format baru. Baik. Okey, berbeza dengan pelajar-pelajar SPM 2020 dan tahun sebelumnya, pelajar SPM 2021 ni dia ada sedikit perubahan lah. Okey, sebab kita dah bertukar daripada KBSM kepada KSSM. Betul. Okey, jadi kita tengok dulu apa perbezaan dia. Okey, untuk SPM tahun 2020 dan tahun sebelumnya. Okey, sebelum ni kita ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey, kertas 1 dan kertas 2 adalah peperiksaan bertulis. Okey, jadi pelajar datang exam, jawab soalan. Okey, kertas 3 adalah kerja kursus. Kerja kursus ni pelajar kena buat daripada dia tingkatan 4 bawa ke tingkatan 5. Okey, 100% markah dalam kertas 1 dan kertas 2. Jadi pelajar kena skor lah waktu SPM tu. Okey, untuk kertas 1 kita ada 30 soalan. Soalan berbentuk subjektif. Okey, ada soalan bentuk soalan pendek-pendek je dan ada jawapan dia. Pelajar kena bagi jawapan lah. Jawapan dia pun pendek-pendek je. 30 soalan, masa menjawab adalah 1 jam 30 minit. Baik. Okey, untuk kertas 2 ada 7 soalan.
pelajar hanya perlu jawab 5 soalan sahaja. Masa menjawab 2 jam 30 minit. Okey, ini untuk tahun SPM 2020 dan tahun sebelumnya lah. Okey, untuk pelajar-pelajar baru kita yang tahun ni bermula SPM 2021, kita hanya ada 2 kertas saja. Kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 ni adalah peperiksaan bertulis. Okey, ambil masa hari SPM. Kertas 2 kerja kursus. Okey, 70% markah dalam kertas 1 masa hari SPM tu dan 30% markah dalam kertas 2 kerja kursus ni lah. Okey, jadi pelajar memang kena buat betul-betul lah dia punya kerja khusus supaya dapat bantu carry mark untuk SPM nanti. Okey, sebelum ni kerja khusus syarat wajib saja, tak ada masuk markah dalam SPM. Tapi mulai pelajar 2021 ni kerja khusus membawa 30% markah. Baik. Jadi kalau pelajar skor buat betul-betul kerja kursus, projek dia buat dia punya prototype ataupun model betul-betul, insya-Allah amat membantu untuk SPM. Okey, kertas 1 kita ada 20 soalan bahagian A dan 4 soalan bahagian B. Wajib jawab semua soalan. Okey, itulah antara perbezaannya. Okey. Itu yang ni cikgu Okey, itu perbezaannya. Ni. Baik. Okey. So, kita tahu format baru kan? Ya. Okey. Dan ini apa dia cikgu? Ini kita masuk kepada apa itu kejuruteraan mekanikal. Okey, sebab selalunya macam saya sendiri dulu sekolah teknik. Okey. Saya ditawarkan jurusan kejuruteraan mekanikal. Masa saya sekolah, saya tak tahu pun apa tu kejuruteraan mekanikal. Okey. Saya dululah. Jadi bila tanya-tanya kawan, mekanikal tu apa Kawan-kawan cakap mekanikal tu mesin, belajar pasal mesin. Sebenarnya adalah juga antaranya. Okey, apakah itu kejuruteraan mekanikal? Mekanikal ni adalah bidang yang menerapkan pembelajaran secara praktikal dan teori. Okey, belajar secara praktikal, kena buat amali, dan belajar secara teori. Tentang daya, kuasa, mesin, bahan dan tenaga. Okey, sebenarnya ada banyak lagi perkara yang kita belajar dalam kejuruteraan mekanikal. Okey. Okey, kita masuk kepada tajuk-tajuk yang akan pelajar belajar semasa 2 tahun lah. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kita ada 7 modul semuanya. 4 modul kita belajar masa tingkatan 4. 3 modul belajar masa tingkatan 5. Okey. So, kita tengok modul yang pertama, pengenalan kepada kejuruteraan mekanikal. Okey, jadi subtopiknya adalah kerjaya jurutera mekanikal. Baik. Okey, lepas tu kita ada keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kejuruteraan mekanikal. Okey, kenapa kena belajar tentang keselamatan dan kesihatan? Okey. Okey, Rahmah, saya nak tanya Rahmah. Kenapa kita kena belajar tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Ya, Rahmah pandang siapa sebelah tu? Ada orang kat sebelah. Silakan Rahmah, boleh onkan awak punya mic terlebih dahulu. Onkan mic. Mana satu butang mic-nya? Yang hak tu yang butang mic tu. Boleh? Onkan mic tu. Boleh ke? Boleh? Okey. Tak apa, mungkin sambil Rahmah mencari di mana satu butang nak tekan tu, mungkin kita bagi pelajar lain dulu cikgu. Okey, boleh. Okey, ada mana-mana pelajar yang ni cikgu yang bercuti kat pantai ni seronok. Okey, Haris. Haris boleh bagi tahu secara umum kenapa kita kena belajar tentang keselamatan dengan kesihatan ni dalam mekanikal ni. Nak elakkan apa? Okey. Kita kena belajar benda keselamatan ni untuk berlangkah berjaga-jaga lah, sebab dia buat benda ni kan memerlukan kepakaran yang tinggi lah juga sebab mengendalikan mesin-mesin macam ni. Dan kita kena belajar benda macam ni. Okey, bagus. Betul jawapan Haris Okey, sebab dalam mekanikal ni kebanyakannya kita bekerja dalam bengkel, melibatkan mesin-mesin dan peralatan yang berbahaya. Jadi kalau ada pelajar main-main ke apa ke, mungkin akan mengakibatkan kecederaan yang serius. Okey, so sebab tu kita kena belajar tajuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Baik. Okey. Dan kita juga akan belajar dalam modul 1 teknologi hijau dalam kejuruteraan mekanikal. Okay, kita selalu belajar tentang selalu dengar tentang teknologi hijau. Okey, dalam mekanikal pun ada kita aplikasikan teknologi hijau. Contohnya, saya rasa Akmal pun pernah dengar tentang kereta elektrik, kereta hybrid. Okey,
Contohnya lagi lampu jimat tenaga. Yes. Okey, itu adalah contoh-contoh teknologi hijau. Okey, kita nak selamatkan kita punya alam sekitar. Ya, betul. Okey. Okey, so jadi nanti saya akan terangkan tentang inilah kerjaya dalam jurutera mekanikal. Baik. Okey, modul 2, okey. Tajuk bahan kejuruteraan. Pelajar akan belajar tentang jenis dan sifat bahan kejuruteraan. Okey, ni dalam video tadi ada Marsha ada cakap dia suka tajuk bahan termaju. Okey, bahan termaju termasuk dalam tajuk inilah jenis dan sifat bahan kejuruteraan. Bahan jenis dan bahan kejuruteraan ni ada banyak. Kita ada bahan logam, bahan lukaan logam, kita ada komposit, okey, dan banyak lagi jenis-jenis bahan yang lain. Jadi pelajar akan belajar serba sedikitlah dalam tajuk ni. Okey, bahan termaju contohnya ada tadi pelajar saya sebut. Contoh bahan termaju kita ada bahan piezoelektrik, okey, dan shape memory alloy. Itu contohnya lah. Okey, pelajar juga akan belajar dalam modul 2 proses pengeluaran besi dan keluli. Okey, daripada biji besi dia akan diproses dalam relau menghasilkan besi dan keluli. Okey, tajuk rawatan haba. Okey, bukan muka saja kita kena rawat. Okey, nak hasilkan dalam mekanikal ni kita nak hasilkan satu-satu produk, besi pun kita lakukan proses rawatan haba. Rawatan haba ni adalah bila kita panaskan keluli ke satu tahap suhu tertentu, kita biarkan seketika dan disejukkan melalui beberapa kaedah. Okay, sebab kita nak sifat-sifat tertentu yang ada pada keluli tersebut. Baik. Okey, kita boleh kata kita dah panas keluli tu sampai suhu yang kita nak. Sama ada kita sejukkan dalam air ataupun minyak, ataupun kita sejukkan dalam ketuhar tu sendiri, kita tutup suis, ataupun kita sejukkan di udara. Okey. Kaedah penyejukan ni dia menghasilkan sifat-sifat logam yang berbeza-beza. Okey, itu pelajar akan belajar dalam tajuk rawatan haba lah. Baik. Okey, modul 3 asas statik kejuruteraan. Okey, ni adalah tajuk-tajuk pengiraan. Okey, ada pelajar kata susah sikit cikgu tajuk pengiraan ni. Sebenarnya tak susah sangat. Okay. Dia kena ada asas matematik lah. Betul. Kita belajar formula, cikgu akan ajar formula, nanti masukkan dalam pengiraan. Okey. Ada pengenalan kepada daya. Daya ni sebenarnya pelajar ada belajar juga dalam mata pelajaran fizik. Kita ada leraian daya, paduan daya, keseimbangan daya. Okey, pelajar akan belajar tentang momen, geseran dan asas kekuatan bahan. Okey, ni tajuk pengiraan lah. Okey, modul 4 reka bentuk kejuruteraan. Okey, kita nak hasilkan pelajar-pelajar yang boleh berinovasi. Okey, jadi tajuk ni kita akan membantu pelajar untuk dia hasilkan dia punya kerja kursus tu lah. Okey, katakanlah kita bagi dia satu masalah. Okey, pelajar dikendaki cipta satu alat yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Okey, contohnya lah saya pernah bagi masalah tema pada pelajar saya. Okey, saya ada masalah nak selesaikan nak bersihkan kipas shilling. Okey, tu dia punya tema masalah dia. Okey, jadi pelajar akan diajar daripada mula cara menganalisis masalah, macam mana dia nak siasat, nak dapatkan maklumat sampai kepada dia dapatkan idea awalan sampai kepada proses dihasilkan prototype. Okey, ini akan pelajar belajar dalam reka bentuk kejuruteraan. Okey, sambung kepada terback pula. Okey. Next, pelajar akan belajar tajuk-tajuk tingkatan 5. Tingkatan 5 pelajar belajar 3 modul saja sebab nanti dia akan sambung buat dia punya projek kerja kursus yang 30% masuk dalam SPM tu lah. Okey, antara tajuk yang akan pelajar belajar adalah proses pembuatan. Okey, dan proses pembuatan, pengukuran dan penandaan. Sebab kita nak hasilkan produk, kita kena ukur, kita kena tanda dengan tepat. Okey, jadi kita akan belajar cara mengukur dan menanda. Antaranya, kita akan ajar pelajar cara guna vernier caliper, micrometer, okey, protector, okey, sebab kita nak hasilkan produk yang berukuran tepat. Okey, tajuk pemotongan pelajar akan belajar cara-cara memotong. Ada gergaji, kita boleh potong menggunakan mesin CNC boleh, mesin EDM boleh, okey, banyak mesin Okey, penyambungan pelajar akan diajar cara-cara untuk menyambung bahan logam. Okey, boleh guna kimpalan, boleh pateri, okey. Dan tajuk pembentukan. Dalam tajuk pembentukan pelajar akan belajar tentang tuangan. Okey, dan tuangan pun ada banyak jenis, tapi untuk peringkat tingkatan 4 dan 5 ni pelajar akan belajar 3 dulu. Tuangan die,
tuangan pasir dan tuangan lilin. Okey. Kalau dia dah masuk universiti nanti, banyak lagi tajuk-tajuk yang akan dia belajar. Betul tu cikgu. Tapi cikgu, apa yang lebih menariknya sekarang cikgu? Sebab katanya tadi Abdul Harid dia nak rest kejap. So dia nak minum air kelapa pula kat pantai tu kan. Okey, boleh cikgu kita berhenti rehat Okey, boleh. Baik, selepas ini kita akan sambung kita punya subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Anda semua jangan ke mana selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sebab kita sekarang nak sambung kita punya subjek pengajian kejuruteraan mechanical. Right. Cikgu okey? Boleh kita sambung? Boleh. Abdul Harid, amboi segar. Mentang-mentang kat pantai bawa minum air buah nyok. Okey cikgu, jom kita bersambung kita punya subjek kita cikgu. Okey, saya sambung. Okay. Silakan. Itu tentang modul 5. Okey. Ini modul 6, apa yang akan pelajar belajar dalam modul 6 adalah tentang sistem elektromekanikal. Baik. Okey, elektromekanikal bunyinya macam sedap je kan. Okey, dia elektronik campur dengan mekanikal. Yes. Sebab kita nak hasilkan satu-satu produk, biasanya kita akan gabungkanlah kejuruteraan mekanikal dengan kejuruteraan elektrik, kejuruteraan elektronik, okey, untuk hasilkan pastikan produk tu dapat berfungsi dengan baik. Okey. Antara tajuk ni adalah tentang komponen mekanikal. Contoh komponen mekanikal yang akan pelajar belajar adalah tentang gear, takal, okey. Komponen elektrik, okey. Pelajar akan belajar tentang motor, arus terus, arus ulang-alik, okey, sistem hidrolik, sistem pneumatik dan sistem robotik asas. Baik. Okey. Seterusnya modul 7. Seterusnya modul 7 ni. Baik. Okey, reka bentuk projek kejuruteraan mekanikal. Okey, akan bantu pelajar dalam menghasilkan dia punya projek kerja kursus lah. Okey, cikgu akan bimbing pelajar hasilkan dia punya folio dan dia punya prototype ataupun dia punya model. Okey, pelajar-pelajar saya okey? Pelajar-pelajar okey? Zaim okey Zaim? Okey. Okey. Rama, awak dah jumpa dah butang nak on mic tu? Ya, saya jumpa lah. Okey, alhamdulillah. Okey. Nampak diorang okey cikgu? Okey, alhamdulillah. Okey. So hari ni tadi saya dah terangkan tentang tajuk-tajuk yang akan pelajar belajar dalam kejuruteraan mekanikal. So kita masuk kepada modul 1. Modul 1 je dulu Okey, pengenalan kepada kejuruteraan mekanikal. Okey, sebab kita nak tahu apa itu kejuruteraan mekanikal. Okey. Okey. Definisi kejuruteraan, sebab sebenarnya kejuruteraan ni bidang dia amat luas Okey, kejuruteraan adalah satu bentuk disiplin yang mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Okey, sebab itu pelajar kena belajar fizik, kimia dan matematik kena kukuh lah. Yep. Okey, dan belajar matematik tambahan. Okey, dalam mereka bentuk produk, proses atau sistem. Okey, itu definisi kejuruteraan. Okey, kejuruteraan ni bidang dia amat luas. Jadi saya senaraikanlah beberapa je dulu Kita ada kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan awam, kejuruteraan kimia, kejuruteraan komputer, kejuruteraan mekatronik dan banyak lagi. Yep. Okey. Okey, kita masuk kepada kejuruteraan mekanikal. Okey, sebab saya kata dulu saya tak tahu kan mekanikal tu apa. Okey, jadi kali ini saya terangkanlah pada pelajar-pelajar. Mungkin ada pelajar form 3 nak tahu mekanikal tu apa supaya nanti senang dia masuk sekolah teknik, dia boleh buat pilihan yang tepat lah. Dia masuk dekat Kuantan Pahang tu cikgu. Ya, masuk sekolah saya. Boleh jumpa ni kawan-kawan semua ni, Akbar Daniel. Tapi dia dah habis lah kan nanti. Dia dah habis SPM tahun ni. Okey, mekanikal ni adalah bidang yang menerapkan pembelajaran secara praktikal dan teori tentang daya, kuasa, mesin, bahan dan tenaga. Okey, juruteraan mekanikal bertanggungjawab untuk mereka bentuk. Okey, dia kena design. Okey, dan menghasilkan produk yang berfungsi dengan baik, cekap, berkesan dan mesra pengguna. Sebab kita nak hasilkan produk, kita nak pengguna dapat guna produk kita tu dengan baik. Okey. Sebab tu kita kena mesra pengguna. Pengguna dapat gunakan, tak ada susah-susah sangat, tak bahaya. Okey. Okey, produk yang dihasilkan dapat meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan masyarakat. Dia memudahkan hidup pengguna. Okey, contohnya lah, saya bagi contoh paling mudah. Kalau zaman dulu-dulu, zaman
60-an dulu kita tak ada blender. Okey, sekarang mak-mak sekarang nak masak senang, dah ada blender. Campak-campak je. Okey, campak-campak je, tekan je butang on. semua dah jadi. Okey, senang je. Okey, tu contohnya lah kegunaan aplikasi kejuruteraan lah untuk membantu kehidupan masyarakat. Betul. Okey. Okey, peluang pekerjaan. Okey, banyak peluang pekerjaan dalam bidang reka bentuk, pembangunan, pembuatan, pengurusan, penyelenggaraan, perkhidmatan teknikal. Okey, dan peluang pekerjaan ni merata-rata. Dalam Malaysia dengan nak pergi luar negara pun boleh. Okey. Ada yang bercita-cita nak pergi kerja kat overseas ke? Anak-anak murid saya? Ada ke? Akbar Daniel? Ada. Okey. Akbar Daniel saya panggil Bob kat sekolah. Okey, Bob. Nama Bob. manja dia. Okey, Bob. Bob Bob. bercadang nak sambung belajar kat mana, Bob? Saya nak sambung belajar dekat MIT tu. MIT tu di mana, cikgu? Mississippi Institution Technology. Okey, terbelit-belit kalau saya nak sebut tu. Okey, Bob. Bob minat bidang apa, Bob? Kejuruteraan yang mana satu? Saya minat kejuruteraan automotif. Ni mesti kerja dengan salah satu brand yang tengah orang kata famous cikgu. Yang start pada huruf T, test tu. Test? Tesla. InsyaAllah, disebut saya pula. doakan. Pandai dia. Okey. Okey, itu Bob. Nanti itu kita Bob. tanya yang lain-lain pula. Yang lain ambil nombor dulu untuk tanya. Okey. Okey. Okey, ni contoh kerjaya dia. Boleh jadi, boleh pilih nak yang mana satu. Ya. Okey, jurutera mekanikal dia boleh jadi, jurutera logi. Okey, banyak logi Logi jana kuasa elektrik. Yes. Okey, logi petroleum. Okey, logi cari gali minyak dan gas. Okey, pelajar tahu, boleh bagi saya contoh dekat mana ada logi minyak ni? Okey, siapa boleh jawab? Mungkin Rahma. Rama boleh jawab, Rama? Rama, tekan butang on. Rama. Okey. Okey. Nervous lah cikgu bila dia nak jawab. Dia off balik dah, Rama. Boleh awak tekan Rama? on balik. Okey, silakan. Apa soalan dia tadi? Soalan dia Okey, tadi cikgu. bagi saya contoh dekat mana kita ada lori pula salah. Logi. Okey, logi untuk cari gali minyak dan gas ni. Dekat dengan Kuantan ada satu. Ya. Dekat Kat Terengganu. Saya bagi hint kecil lagi. Start huruf K kan cikgu? Ya, betul. Start huruf K hujung dia N. H. H. Okey, Rahman nervous kot. Okey, dekat Kertih ada satu. Kertih. Itu yang paling dekat lah dengan Kuantan. Okey, selain daripada jurutera logi, pelajar juga boleh jadi jurutera automotif. Yep. Macam Bob tadi, dia kata dia berminat dalam bidang automotif. Dia nak kerja dengan tu, brand Tesla. Tesla, insyaAllah. Alright, really good you know. Okey, banyak lagi brand-brand lain pelajar boleh cuba-cuba tengok nanti. Okey, jurutera aeronautik. Aeronautik ni tentang pesawat-pesawat di udara, kapal terbang, helikopter, okey. Dia salah satu cabang daripada aeroangkasa. Aeroangkasa lagi luaslah bidang dia. Ya. Okey, jurutera reka bentuk, okey, dan jurutera pengeluaran dan industri. Okey, contohnya lah banyak kilang-kilang dekat Malaysia ni, antaranya kilang sarung tangan, kilang menghasilkan bekas sabun. Okey, itu pun termasuk dalam bidang mekanikal. Betul. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ni contohnya lah saya bagi gambar. Okey, sebab Bob kata dia minat nak itu Bob kerja dalam gambar tu? Dia dah sampai sana dah. InsyaAllah nanti. Lagi 5 tahun akan datang, Bob. Okey, Bob dia dah design kereta. Okey, inilah gayanya. Okey, ini bila jurutera dia mereka bentuk. Dia design produk. Okey. Okey, sumber ni saya ambil daripada Google lah dulu. Sebab Bob dia belum jadi lagi. Dia baru dalam proses. Amin, insyaAllah. One day. Amin, insyaAllah. Okey, ini kita tengok pula kejuruteraan elektrik dan elektronik. Betul. Okey, selalu kita dengar tentang elektrik dan elektronik. Okey, dia merangkumi komponen elektronik. Okey, ni pelajar dah belajar lah tingkatan 3 dulu ni. Diode, kapasitor, perintang, dan banyak lagi komponen-komponen elektronik. Jaringan kuasa elektrik juga. Dan jaringan kuasa elektrik daripada dia kumpulkan tenaga elektrik dan bekalkan kepada pengguna. Okey. Okey. Jurutera elektrik akan merancang, mereka bentuk dan menghasilkan sistem elektrik dan elektronik.
Okey, peluang pekerjaan dia pun luas juga dalam bidang pengangkutan, okey, telekomunikasi dan pembekalan elektrik. Okey, seterusnya kita tengok contoh kerjaya dia. Dia boleh jadi jurutera penjanaan kuasa, jurutera pencahayaan elektrik, jurutera peralatan mekatronik. Mekatronik gabungan mekanikal dan elektronik. Okey. Okey, ni contohnya lah saya bagi gambar. Okey, macam mana dia nak pasang komponen-komponen elektronik pada papan litar elektronik. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok kejuruteraan yang ketiga, kejuruteraan awam. Tadi saya dah sentuh sikit tentang mekanikal, elektrik dan elektronik. Kita tengok kejuruteraan awam. Okey, selalu awam ni pelajar-pelajar akan bayangkan okey buat rumah, buat bangunan kan. Okey, sebenarnya bidang kejuruteraan awam ni dia lebih luas lagi Okey, dia merangkumi aspek-aspek pembinaan, pembangunan, pembuatan jalan, okey, bangunan, sistem perparitan, okey, pembinaan cerun. Okey, kalau ada cerun-cerun runtuh, jurutera awam ni lah dia kena datang cek, tengok kenapa runtuh, apa kaedah untuk menyelesaikan masalah, okey, trafik dan lain-lain lagi. Okey, jurutera awam perlu rancang, reka bentuk, membina dan menyelenggara kemudahan awam. Okey, peluang kerjaya dia pun banyak. Okey, dalam pembinaan, perunding, pemaju dan lain-lain lagi. Okey. Okey, ini contoh kerjaya dia lah. Okey, nak jadi jurutera awam, boleh jadi jurutera awam pembinaan bangunan. Okey, kalau minat lebuh raya, boleh jadi jurutera awam lebuh raya dan jalan raya. Jurutera awam pengairan. Okey, kita ada jabatan pengairan dan saliran. Okey, jurutera awam pembinaan jambatan. Okey. Okey, ni contoh pembinaan di jambat lah. Okey. Seterusnya tentang kejuruteraan kimia. Okey, merangkumi penyelidikan dan penyeliaan operasi loji-loji kimia dan kelengkapan menghasilkan produk daripada bahan kimia. Okey, contoh produk daripada bahan kimia kita ada sabun, okey, cecair pencuci, deterjen, okey, banyak lagi produk-produk daripada bahan kimia. Okey, jurutera kimia mengkaji sifat-sifat kimia yang pelbagai dan bahan-bahan kimia contohnya asid, ada alkali. Okey, di samping itu mereka cipta proses dan alat untuk menghasilkan produk. Okey, produk ni semua dapat membantu kehidupan harian kita. Contohnya hand sanitizer yang kita selalu pakai ni pun hasil daripada kajian jurutera kimia. Kita nak tahu apa komponen-komponen ataupun bahan-bahan kimia apa yang sesuai untuk hasilkan hand sanitizer tu. Okey, bidang kerjaya dia dalam industri minyak, gas, makanan dan alam sekitar. Okey, itu dia. Baik, seterusnya cikgu, contoh kerjaya dalam kejuruteraan kimia. Ya, okey. Boleh jadi jurutera kimia petroleum dan gas, jurutera kimia cat dan varnish, okey. Jurutera kimia produk farmaseutical. Okey, farmaseutical ni adalah berkaitan dengan ubat-ubatan. Baik. Okey, jurutera kimia makanan. Untuk pastikan kita punya makanan tu selamat, okey, dan dapat jaga kita punya kesihatan. Okey. Okey, ini contohnya lah jurutera kimia hasilkan produk daripada bahan-bahan kimia. Baik. Cikgu, saya dapat aduan lah cikgu. Ya, apa yang dia? mengatakan Zain cakap, kenapa cikgu tak nak tanya saya? Saya nak jadi apa nanti? Saya tanya Bob je. Okey, boleh. Okey, Zaim. Zaim minat nak jadi apa nanti Zaim? Saya minat nak jadi dalam kejuruteraan marine. Marine, okey. Kenapa Zaim minat pasal marine ni Zaim? Sebab saya suka dengan dia punya kenderaan yang dalam air. Oh, dalam air. Okay, contoh. Submarine semua tu. Okey, contoh Zaim. Bagi saya contoh kenderaan dalam air. Submarine lah. Submarine. Yelah. Contohnya lah apa? Mungkin awak tahu jenis-jenis ke model submarine ke? Kalau awak betul-betul minat, Zaim? Saya tak tahu lagi. Okey. Nanti dia akan belajar. Okey, ambil marine kat you nanti dia akan belajar lebih. Patutlah dia punya background dia macam air dalam laut. Betul tu. Saya ingatkan dia nak jadi Aquaman. Rupanya dia minat tentang marine. Okey. Alright. Nanti yang lain nanti kita akan ditanya Okey cikgu. Okey. Alright, seterusnya cikgu.
Tapi sebelum tu cikgu, memandangkan Zaim tadi kan, dia nak cari sekejap model-model submarine yang apa yang terkini sekarang. Jadi apa kata kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung dengan kita punya pengajian kejuruteraan mechanical. Anda semua jangan ke mana-mana. Sampai selepas ini dalam Road to Success. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tanpa membuang masa lagi, cikgu, boleh kita sambung, cikgu? Okey, boleh. Silakan. Okey, so saya nak tanya pelajar saya, Rahmah pula. Okey. Rahmah sebab dalam mekanikal ni kita kurang pelajar-pelajar perempuan. Okey. Sebab pelajar agaknya dia dengar mekanikal kot kan, dia takut. Dia takut macam mesti susah kan? Dia fikir mesti susah. Mesti macam kerja lelaki semua kan. Nak kena guna mesin. Okey. Kita guna je mesin, kita tak perlu pun tolak mesin tu. Betul. Okay. So, saya nak tanya Rahmah. Rahmah minat bidang apa, Rahmah? Rahmah? Saya minat dalam bidang askar. Hebat Rahmah. Okey, bidang yang macam mana tu awak minat tu? Bahagian kereta kebal. Kereta kebal. Cikgu, ni sangat rare, cikgu. Pertama kali saya dengar. Ya, betul. Bagus, Rahmah. Saya doakan semoga cita-cita awak akan berjaya. Amin. InsyaAllah, amin. Mungkin Rahmah akan design satu bentuk kereta kebal yang selamat untuk kita semua nanti. Orang kata kereta kebalnya orang tak nampak pun. Halimunan. Halimunan. Okay. We never know. Okey, betul. Okay, mungkin kereta kebal tu selamat kan? Kita nak ke mana-mana pun. Okey, boleh elakkan kita daripada cedera. Tapi cikgu, apa yang pasti kan, belum kerja Tesla lagi dia dah letak gambar model kereta lain. Apa cerita ni, Dia dah terus fokus kepada minat dia. Tak, kalau saya faham lah kalau dia letak gambar kereta Tesla ini. Tak apalah, Bob. Okey, mana-mana yang dia jumpa Okey. Selain pada jurutera, kita ada lagi satu kerjaya. Dia seiring dengan jurutera, iaitu jurutera teknologi. Okey. Jurutera dia lebih kepada teori. Kalau jurutera teknologi dia lebih kepada aplikasi ataupun gunaan. Okey. Seterusnya, cikgu. Okey, ini dia. Terlepas slide ini. Okey. Jurutera dia lebih kepada menganalisis dan mereka bentuk. Okey, jurutera teknologi dia lebih kepada aplikasi teknologi. Okey, jurutera saya baca sikitlah mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik bersama-sama penggunaan hukum alam, kaji pasal hujan, ribut, petir ni dan hasil bumi dalam mereka bentuk produk, proses pembuatan atau sistem yang mampu mempertingkatkan taraf dan kualiti kehidupan. Okey, kita nak tingkatkan kualiti kehidupan. Okey, jurutera teknologi dia aplikasi, aplikasi pengetahuan dan sains kejuruteraan, sains dan kejuruteraan serta kaedah yang digabungkan dengan kemahiran teknikal dalam menggunakan produk, proses pembuatan atau sistem yang direka oleh jurutera. Okey, jurutera dia sediakan produk kejuruteraan, proses dan sistem yang selamat, efektif, ekonomi dan lestari. Okey, kalau jurutera teknologi pula berperanan penting dalam bidang yang berkait dengan teknologi. Okey, seterusnya kita tengok contoh kerjaya dia. Okey, jurutera, jurutera kejuruteraan dalam pelbagai bidang, atau penyelidik. Boleh jadi juga penyelidik, kita buat R&D untuk penyelidikan dan pembangunan R&D atau ahli akademik. Nak jadi pensyarah, nak jadi cikgu pun boleh. Okey. Contoh kerjaya jurutera teknologi, juruteknologi kejuruteraan dalam pelbagai sektor termasuk reka bentuk, pengujian dan pembangunan produk, kejuruteraan sistem, kejuruteraan lapangan, operasi teknikal dan kawalan kualiti. Okey, kalau jurutera kita ada title. Kalau doktor, kita punya title DR, doktor. Betul. Kalau jurutera, title dia engineer. IR kat depan nama dia. Okey, contohnya kalau Haris nanti dah habis belajar, dah ditauliahkan, dia akan dapat gelaran IR. Juruteknologi, bila dah ditauliahkan, dapat gelaran TS. Teknologis. TS ataupun TC. Okey, baik. Okey, ini contoh bidang kejuruteraan mekanikal yang boleh diterokai. Ada kejuruteraan pembuatan, kejuruteraan automotif, kejuruteraan bioperubatan. Bioperubatan ni apa? Bioperubatan adalah kejuruteraan dalam bidang perubatan.
contohnya bila kita tengok mesin MRI, ataupun mesin X-ray itu adalah aplikasi kejuruteraan dalam bidang perubatan. Seterusnya kita ada kejuruteraan aeronautik, pasal kapal terbang, pesawat semua tu tadilah, helikopter. Kejuruteraan marine. Kita ada juga kejuruteraan logi. Iya. Jadi Abdul Haris, awak nak jadi yang mana satu? Haris. Saya nak jadi kejuruteraan yang logi. Logi. Nice, interesting. Kenapa tu Haris minat kejuruteraan logi? Sebab gaji dia banyak. Itu salah satu betul. lah. Itu salah satu. Tapi saya minat benda yang ekstrim sebab dia kan offshore kat laut kan. Ya, Jadi betul. Jadi saya pilih untuk kejuruteraan logi tu lah. Oh, sebab itulah wallpaper dia pun gambar laut. Faham. Memang berkaitan betul lah dengan jiwa-jiwa pelajar saya. So, dan InsyaAllah. gaji dia pun memang banyak lah juga. Ya. Nanti bolehlah transfer sikit Gaji kat cikgu sikit pun tak apa. Cikgu sikit pun tak apa. Okey cikgu, seterusnya cikgu. Seterusnya sektor industri yang terlibat dalam bidang kejuruteraan mekanikal dekat Malaysia. Kita ada industri minyak dan gas. Industri pertanian. Contoh aplikasi kejuruteraan dalam bidang pertanian. Kita ada mesin-mesin dalam bidang pertanian. Ada traktor, ada kalau dekat sawah-sawah tu ada mesin padi, budak-budak panggil. Dan sekarang kita pun ada pakai drone. Drone untuk tabur baja dekat kawasan pertanian. Ataupun sembur racun. Dekat banyak lagi lah. Baik. Industri perubatan macam saya sebut tadi, ada contohnya MRI, mesin X-ray dan banyak lagi. Industri pengangkutan. Contoh pengangkutan dia kita ada kereta, kita ada kereta api, monorail, dan industri pembuatan. Seterusnya, macam mana saya ada sebut nak dapatkan title IR tadi, title IR dia kita kena diiktiraf dulu, Lembaga Jurutera Malaysia. Jadi Lembaga Jurutera Malaysia dia akan tengoklah adakah seseorang itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Bila dah penuhi syarat-syarat yang ditetapkan, barulah dapat title IR tadi. Kita ada juga Majlis Akreditasi Kejuruteraan, Institusi Jurutera Malaysia, dan Lembaga Teknologis Malaysia, MBOT. MBOT ini yang akan iktiraf teknologis tadi, TS yang saya ada sebut tadi. Jadi saya rasa pelajar-pelajar dah boleh rancang lah nak jadi yang mana satu ni nanti. Dah nampak sikit kan? Memang boleh rancang lah. Cikgu tengoklah, Bob punya kereta tukar-tukar. Banyak ni. Dia tukar kereta macam tukar baju, cikgu. Kenapa? Nanti dia kerja, dia dah berjaya, dia dikaya, dia boleh beli macam-macam kereta. Nanti bagilah satu dekat abang seterusnya cikgu. Kita tengok nak jadi jurutera tadi kita dah belajar serba sedikit tentang bidang-bidang dalam kejuruteraan mekanikal. Kita tengok nak jadi jurutera ni apa nilai-nilai yang perlu ada. Nilai dan etika profesional. Jurutera mekanikal yang pertama kita mesti bertanggungjawab dan ada accountability. Sebab kita nak hasilkan satu-satu produk, kita kena bertanggungjawablah dengan produk yang kita hasilkan tu. Kita kena pastikan dia selamat, untuk manusia, untuk alam sekitar, dan jurutera juga kena berhemah, berwibawa dan berintegriti. Ini semua ada pada anak-anak murid cikgu ni. InsyaAllah semuanya baik-baik. Yang dekat rumah pun insyaAllah semuanya baik-baik kan. So ada apa-apa nak tanya pelajar-pelajar saya? Ada apa-apa soalan yang ingin bertanya kepada Cikgu Hartini? Ada? Cikgu. Ya, saya. Ya, saya. Ya, Bob. Sekurang-kurangnya untuk mohon jawatan kejuruteraan mekanikal ni diploma ataupun degree. Dia sekurang-kurangnya ada degree lah. Dan laluan dia daripada pelajar, daripada sekolah ni, biasanya pelajar ambil aliran sains, fizik, kimia, maths. Nanti dia akan masuk kepada sama ada politeknik ataupun institusi kemahiran yang lain, dapatkan CJ, diploma, ataupun pelajar juga boleh masuk matrikulasi, nanti dapatkan dia punya degree. Kalau diploma pun boleh juga jadi jurutera. Tak ada masalah. Kita ada banyak peluang laluan untuk kerjaya jadi jurutera.
Bukan apa, sebab Bob dia risau. Dapat ke aku kerja kat Tesla ni? Bob jangan risau. Abang kawan dengan Elon Musk lah. Nanti dia call Okey, insya-Allah. Okey. So, jadi selain daripada ijazah, diploma pun boleh juga jadi jurutera nanti. Okey. Okey, cuma dia kena diiktiraf lah, dia ditauliahkan. Baik. Okey. Okey. Okey, dah habis dah saya terangkan serba sedikit tentang kejuruteraan mekanikal. Kita masuk kepada soalan latihan. Okey, tadi dah dengar dah kan? Ya. Okey, ni soalan bab 1 ni, ini kerjaya kejuruteraan mekanikal paling mudah. Betul. Okay? Jadi soalan dia senang-senang je. Ya. Okey, tapi pelajar-pelajar dia kena ingatlah. Jangan macam baca sepintas lalu dan esok main tulis je. Okey, itu menyebabkan pelajar banyak hilang markah. Okey, sebab dia main ikut suka je apa yang dia rasa dia nak tulis. Okey, jadi contoh soalan yang pertama. Nyatakan definisi kejuruteraan mekanikal. Okey. Cikgu, kalau cikgu tanya saya, nanti jawapannya lain. Nanti jawapannya panjang kan? Panjang sangat saya akan explain cikgu. Okey, 2 markah. Soalan definisi biasanya 2 markah. Sama ada 2 markah ataupun kosong. Kalau pelajar jawab betul, tepat, dapat 2 markah. Kalau macam, menerik-lerik ni, kosong lah. Okey, pelajar saya yang 4 orang tu, boleh siapa-siapa bagi jawapan. Kita tanya siapa? Definisi kejuruteraan mekanikal. Marine ke? Yang askar ke? Saya. Okey, silakan Bob. Okey, Bob. Bidang yang menerapkan pembelajaran secara praktikal dan teori dalam mengenai daya, kuasa, mesin, bahan dan tenaga. Okey, kita tengok betul tak jawapan Bob? Okey, bidang yang menerapkan pembelajaran secara praktikal dan teori tentang daya, kuasa, mesin, bahan dan tenaga. Okey, betul Bob. Bagus. 2 markah. Okey, Bob dah boleh apply dah. Okey, boleh Bob. Dekat Okey. Tesla. Okey. So, contoh soalan berikutnya. Alright. Okey. 4 bidang kejuruteraan mekanikal. Okey, yang boleh diterokai. Soalan dia senang je. Okey, 4 markah. So, ada banyak tadi yang saya senaraikan, dia nak 4 sahaja. Okey, mana pelajar saya? Siapa boleh jawab? Siapa? Saya boleh jawab. Okey, silakan. Haris. Kejuruteraan apa tadi? Logi. Logi. Minyak Silakan. dan gas. Nombor 1, kejuruteraan logi. Okey. Kejuruteraan aeronautik. Alright. Okey. Kejuruteraan bioperubatan. Dan juga automotif yang Bob tadi. Okey, betul. Bagus. Okey, kita cek dulu jawapan. Betul tak Haris? Okey, ni antara jawapannya. Ya. Okey, pembuatan, automotif, okey, bioperubatan, aeronautik, marine dan logi. Okey, mana-mana jawapan? 4 jawapan dapat. Betul, dapat 4 markah. Tapi tadi Haris dia ada kata kejuruteraan otomotif Bob. Tak ada pun situ cikgu. Orang kata macam Bob. Macam Bob. Kejuruteraan Ingat, otomotif macam Bob. Wow. kejuruteraan Bob belum keluar. Belum lagi. Nanti dia akan buat one day. Mungkin 30 tahun akan datang. Amin. Amin. Okey, 4 markah. Soalan senang. Okey, soalan macam ni biasanya masuk kepada bahagian A. Soalan struktur. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya berikan 3 sektor industri yang terlibat dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Okey, sektor industri. Okey, dia nak 3 sahaja. Ya. Jadi mungkin Rahmah boleh? Boleh. Okey, silakan. Okey, Rahmah dah boleh dah. Saya bagi tahu jawapannya. Okey, jawapan Rahmah. Industri pertanian, industri pembuatan dan industri pengangkutan. Industri pertanian lagi? Industri pembuatan dan pengangkutan. Iya, betul ke? Okey, betul. Mana-mana jawapannya? Alhamdulillah. Pertanian boleh, Terbaik, perubatan Rahmah. boleh, pengangkutan boleh, pembuatan boleh, minyak dan gas pun boleh. Mana-mana 3 markah. Yang akhir tu mungkin kita terus bagi Zaim lah. Mana kita Zaim. berkesentukan masa. Okey, Zaim. Silakan Okey, Zaim. Soalan last. 4 badan profesional. 4 badan profesional, salah satunya adalah Lembaga Jurutera Malaysia. Okey. Lepas tu Majlis Akreditasi Kejuruteraan. Lepas tu Institusi Jurutera Malaysia dan Lembaga Teknologi Malaysia, MBOT. Okey, betul tak jawapan Zaim ni? Okey, betul. lengkap. Bagus. Bijak Zaim. 4 markah untuk Zaim. Dia bagi jawapan macam dia baca dalam skrip. Dia dah hafal dah ni. Cikgu dah ajar tadi kan. Cikgu kata, kena ingat jangan jawab merepek-repek. Okay, Baik. so,
Setiap satu ni akan pelajar akan dapat 1 markah. Baik, jadi terima kasih diucapkan kepada kawan-kawan kita daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Cukup bijak, orang kata cita-cita yang cukup tinggi, dan kita doakan supaya impian mereka akan tercapai dan mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Cikgu, mungkin kata-kata akhir short and sweet mengenai subjek ini kepada calon-calon SPM yang akan mengambil subjek ini. Cikgu, silakan. Okey, sebenarnya subjeknya tak susah. Okey, yang penting awak faham, fokus. Okey, tumpukan betul-betul dalam kelas. Sebab dalam kelas tu pentinglah. Okey, dan kita kena jadi seorang yang berfikir di luar kotak samalah. Okey, untuk menjadi jurutera yang kreatif dan boleh berinovasi. Baik, terima kasih Cikgu Hartini. Baik, kepada anda semua ingat, fikir di luar kotak. Alright, jadi kita jumpa lagi insyaAllah. Saya Akmal Nazri. Terima kasih banyak-banyak kerana menyaksikan Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum, salam sejahtera. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hasliza binti Muhammad, ibu kepada Engku Adan Safwan bin Engku Arif dari SMT Kuantan, ingin mengucapkan selamat menduduki SPM 2021. Adam, ibu berharap Adam dapat belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya, kerana tahun ini tahun yang menentukan hala tuju awak. Okay, good luck and do the best this year. Thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Saadah binti Ahmad, ibu kepada Siti Bidani daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Diharapkan pelajar-pelajar mendapat maklumat yang berguna daripada program e-didik bagi subjek pengajian kejuruteraan awam. Semoga pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan SPM tahun 2021 akan lebih fokus belajar bersungguh-sungguh dan akan mendapat keputusan SPM yang cemerlang.